Majlis Pelancaran Anugerah Integriti, Governance dan Anti Rasuah tahun 2022 ataupun singkatannya AIGA 2022 telah berlangsung tengah hari tadi. Dan ketika merasmikan majlis tersebut, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali menekankan kepentingan untuk meneruskan tekad membantras gejala rasuah dengan membudayakan integriti yang tinggi dalam kalangan agensi dan individu sama ada dalam perkhidmatan awam maupun swasta. Dan beliau juga berharap dengan pelaksanaan inisiatif majlis AIGA ini juga ia akan menjadi mekanisme penanda aras terbaik bagi organisasi awam maupun swasta dalam membudayakan integriti, tadbir urus terbaik dan anti rasuah. Dan bagi membicarakan isu integriti dan rasuah bersempena dengan anugerah ini, kita terus saja bersama dengan Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertalian Malaysia, Datuk Seri Akbar Sattar. Terima kasih Datuk Seri sudi bersama saya pada jam ini. Bagaimana untuk kita melihat sejauh mana pelaksanaan anugerah AIGA ini mungkin dapat menjadikan Malaysia dikenali dengan integriti dan bukan dengan isu rasuah, kerana kita juga sedia maklum kedudukan negara dalam Indeks Persepsi Rasuah 2021 menurun ke tangga ke-62 berbanding dengan 57 tahun sebelumnya. Pandangan Datuk Seri berhubung dengan anugerah ini. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada Institut Integriti Malaysia sebab ini adalah satu usaha yang baik sebab untuk menurunkan CPI sudah tentu antaranya ialah usaha-usaha kerajaan ya, untuk memastikan bahawa tahap rasuah dan juga isu integriti itu dapat ditingkatkan. Dan AIGA ini merupakan anugerah integriti, governance dan anti rasuah ini merupakan satu anugerah yang diberi kepada sektor awam dan juga swasta, iaitu yang merupakan company-company yang zahirkan kebudayaan, amalan integriti, governance dan rasuah. Ini merupakan satu perkara yang mustahak sekali. Yang kedua ialah untuk mencungkil kemampuan dan juga kemajuan dan juga keseluruhan daripada syarikat-syarikat swasta ataupun kerajaan dalam membantras rasuah. Satu lagi, ia merupakan satu platform usaha yang mana kita tengok sama ada kita telah melaksanakan usaha-usaha untuk mencegah rasuah dan juga sudah tentu ini akan kebaikan bagi apabila kerajaan telah memperkenalkan Seksyen 17 Akta Pencegahan Rasuah. Dan satu lagi yang akhir ialah sudah tentu ia merupakan satu perlumbaan yang baik ya, di antara company-company dan juga agensi swasta dan juga awam untuk memperdayakan integriti, yang kedua tadbir urus yang baik dan akhir sekali dari segi anti rasuah. Jadi ini satu usaha yang begitu baik dan juga memberi perangsang kepada syarikat-syarikat sama ada swasta ataupun awam untuk meneruskan usaha mereka supaya kegiatan rasuah di kedua-dua pihak iaitu swasta dan awam dapat dikurangkan. Datuk Seri, pada masa yang sama, saban tahun kita dengar seruan terhadap syarikat dan agensi-agensi awam supaya meningkatkan integriti dan juga mengurangkan gejala rasuah ini. Namun, pada masa yang sama kita lihat penurunan indeks persepsi rasuah pada tahun lepas. Ini memberi gambaran seolah-olah seruan itu tidak dipedulikan, diabaikan. Kenapa hal ini berlaku? Dan kalau kita nak ambil kira juga pelancaran majlis AIGA ini, anugerah yang diperkenalkan untuk menghargai syarikat dan agensi awam yang mengangkat prinsip-prinsip ini, adakah dengan anugerah ini mampu counter tangani appeal yang ada pada gejala rasuah? Melihat kepada dua perkara ini, mungkin ada pihak yang mungkin melihat anugerah sedikit superficial, mungkin hanya menyelesaikan isu ini pada permukaannya sahaja, tetapi adakah ini boleh menangani isu rasuah yang cukup sistemik dalam negara kita? Tapi setiap usaha yang dilaksanakan dengan kreativiti yang bagus ini, kerana saya dapati bahawa format ini telah dilaksanakan oleh Transparency International untuk emerging company ya. Itu, dan Petronas pernah mendapat anugerah beberapa tahun yang dahulu. Tapi amalan ini dibuat oleh IM sudah tentu merupakan satu perkara permulaan yang baik, dan kita kena ingat bahawa kita bukan sahaja nak melihat dan juga memastikan bahawa untuk mencegah rasuah dan juga kekal integriti ini adalah usaha-usaha kerajaan saja, tetapi ia juga terpaksa melibatkan swasta. Tetapi yang paling mustahak sekali ialah masyarakat seluruhannya, iaitu jika sekiranya masyarakat juga membantu kerajaan dan juga pihak swasta sama-sama menjalankan peranan mereka masing-masing sebagai masyarakat, kita jangan memberi rasuah dan juga memastikan bahawa integriti
dan juga integriti di kalangan kita dapat diperbaiki, dapat dikekalkan supaya apabila CPI diumumkan kemudian, ini akan memberi peranan sebab kita tak boleh saja seperti saya katakan tadi bergantung kepada kerajaan. Apa-apa saja kita salahkan pentadbiran awam, tetapi kita kena lihat juga pihak swasta dan juga masyarakat secara umum sebab kita setakat ini kalau kita lihat kepada CPI, memang masyarakat kita menghadapi krisis integriti. Jadi oleh sebab itulah kita hendaklah memastikan bahawa krisis integriti ini sama-sama kita memastikan mengambil bahagian dan juga mengelakkan daripada melakukan kegiatan-kegiatan tak baik termasuk rasuah dan juga kekalkan integriti, dan ini akan membantu negara kita akan dihormati dan juga sudah tentu secara tak langsung CPI akan dapat diperbaiki dengan lebih baik. Datuk Seri, pada masa yang sama menerusi anugerah AIGA sebelum ini, kita juga melihat tidak ada mana-mana syarikat atau agensi awam yang menang anugerah platinum yang mencapai skor penilaian 90% dan ke atas. Melihat kepada keputusan ini, apa yang boleh kita rumuskan melihat kepada tahap integriti dan rasuah dalam kalangan syarikat dan agensi awam di negara ini? Saya rasa sudah tentu ini adalah merupakan satu anugerah yang baik. Jadi jika sekiranya ada syarikat-syarikat yang mengetahui bahawa IAM telah mengenalkan satu anugerah yang begitu baik, iaitu AIGA, Anugerah Integriti, Governance dan Anti Rasuah ini, sudah tentu seperti saya katakan tadi, syarikat-syarikat akan berlumba-lumba untuk memenuhi kriteria yang ada dalam syarikat seperti dari segi governance, dari segi integriti, anti rasuah, dan apabila kita perbaikikan dari segi website kita, dari segi intipati yang ada dan juga internal control policy, iaitu polisi-polisi dalaman, sudah tentu ini akan memberi markah yang tinggi dan sudah tentu dengan markah yang tinggi dan juga dengan kriteria yang dikendaki oleh IM ini yang memperkenal yang meneruskan anugerah AIGA ini, sudah tentu anugerah platinum itu dapat dicapai oleh swasta jika seperti yang dinyatakan tadi. Baik, terima kasih Datuk Seri Akbar Sattar sudi bersama saya kongsikan mengenai majlis pelancaran Anugerah Integrity Governance dan Anti Rasuah tahun 2022 ataupun dikenali sebagai AIGA 2022 yang berlangsung tengah hari tadi. Dan banyak lagi perkongsian untuk Bulletin Awal ni jam ini, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.